Lepas tu pergi kerja pula, habis masuk kerja pula, lupa langsung habis. Lepas tu dia ikut, dia hafal gitu ya, dia tak buat pun. Tak ada yang nak meneruskan dia mempraktikkan yang dia buat. Benda kecil tu alhamdulillah, ya. Tapi dah tu tak ada siapa yang nak menyambung dia, ya. Mak puak pun dah tak ada nak menyambung dah. Mak puak ni seronok pasal dia seronok anak dia kecil lagi boleh baca doa. Sebab itu dia seronok. Baguslah anak mak ni. Tok dia pula kata, ya Allah puji meleleh, baguslah cucu ni pandai baca. Lepas dia cucu besar dah. Dia tengok pula cucu pula rambut panjang, langsung dah tak ada apa dah, ya. Doa ke mana, apa ke mana. Kecil dulu ya Allah, ya. Gambar ada lagi, Johan membaca doa, gambar ada, tapi dah usah lupa. Itu kesinambungan, ya. Kesinambungan tu putus bila dia disibukkan dengan benda-benda yang lain, ya. Sibukkan benda-benda lain, dia pun hanyut. Ataupun berkawan dengan orang lain yang tak biasa macam ni, dia akan hilang, rugi, ya. Itu satu hal, ya. Di dalam kita mengatakan meneruskan amal-amal kerja, ya. Ada adab yang kita ajar kepada anak-anak kita itu sampai dia besar, sepatutnya dia melaksanakan, mengamalkan, ya. Tapi apa pun kita harap kalau anak cucu kita tengok waktu kita ada ni tak buat jadi lagi, kita haraplah. Kita doa lah lepas sembahyang, kita doa minta anak cucu kita jadi orang baik-baik, ya. Kalau dia nak hafal balik pun hak kesan lama tu ada walaupun dia tinggal, ya. Macamlah kita nak menghafal juzuk amma, apa nama surah-surah lazim, ya. Masa sekolah rendah, masa sekolah tengah tu suruh baca ayat-ayat azim dari buat duha sampai pulang surah Baqarah tu, insya-Allah boleh baca, ya. Tapi bila dah remaja ya, apalah, ya. Tapi nak suruh ingat balik, dia dah sedap balik dah, dia dah ingat balik, nak suruh dia baca balik tak susah sangat dah. Sebab dia dulu dah hafal dah. Dia nak ingat balik tu mudah sikit daripada dia langsung tak tahu, nak suruh dia baca tak ada lah dia, ya. Benar, waktu tu dia benar lah, hati orang tak, lidah keras lah, ya. Lidah keras nak baca, nak pergi betul pun dah tak nak jadi, ya. Nak bubuh pula dengan rokok, dengan apa semua, lagi lah tak mau jadi dah, ya. Ada lagi, ya. Dengan cakapnya, lepas tu dengan telinga sumbat, lemai hak tu yang masuk banyak lagi daripada surah Al-Azim tu, kiri kanan bubuh ni, ya. Tu lagi tu wirid kat dia, mengajar dia macam-macam, ya. Bergentak habis badan-badan ni, ya. Yang itu langsung lupa habis, ya. Gelak payuh rendah tu pun melupakan juga, ya. Melupakan apa yang kita hafal. Dia tak jadi terang hati dah, habis kabur hati, ya. Baik. Itu sedikit, ya, cerita yang kita menyebut tentang adab istinja, ya. Baik. Kemudian kita pergi kepada satu tajuk lain, ya. Jadi kitab ni tengok memang dia matan, kalau nak ikut dia macam matan je lah, ya. Dia syarah dia ada, nak syarah banyak buka kitab Jawi, panjang syarah dia. Yang ini macam matan saja, ya. Dia bagi sikit kena cerita. Kita pula dah tinggal lama, nak syarah tak pernah ngerti je lah. Ya, tak apa, insyaAllah, ya, kita kongsi dan saya bagi setakat mana yang saya boleh lah, ya. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, jenis darah wanita, ya. Jenis darah wanita, yang pertamanya darah haid, ya. Ini orang perempuan mengaji, orang perempuan mengaji, orang laki-laki pun kena mengaji sebab nak jadi suami, ya. Sebab nak jadi suami, juga nak kena tahu cerita hal-hal yang berkaitan dengan isteri, ya. Lepas tu pula dengan anak. Kalau anak lelaki saja tak apa juga, anak tu ada anak-anak perempuan pula juga nak menjadi pakar rujuknya. Tanya abah lagi nak kata apa, tanya mak, mak tanya abah, sudah. Dua tu guru kat situ, ya. Di rumah kalau dia rajin tanya, kalau dia tak tahu juga, sudahlah, ya. Jadi kita menceritakan tajuk-tajuk ini
merupakan fokus kepada semua golongan lah, sama ada laki-laki dan perempuan, terutamanya perempuan lah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, memberikan kejadian ini kepada kita, kepada golongan Hawa, bahawa perkara-perkara ini dilalui oleh perempuan, ya. Pengertian haid, ya, ini sikit dicerita dalam tajuknya apa yang didefinisikan oleh penulis ini, oleh kitab ini tentang haid. Haid ialah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah penyakit, ya. Maknanya yang memang dalam tempoh masa, ikut masa-masa yang telah ditentukan. Dalam tiap-tiap bulan itu dia akan menghadapi masalah ini, ya. Baik, itu yang dikatakan haid itu, ya, bukan darah penyakit. Kalau dah lama sampai tak putus-putus, tak habis-habis, mana itu sudah sampai habis tempoh sepaling-paling banyaknya, tapi masih ada lagi, maknanya kena faisal lain, ya, mungkin penyakit yang lain, ya. Baik, tempoh haid, ya, sekurang-kurang haid sehari semalam, itu paling kurang, ya, paling kurang, ya, sehari semalam itu 24 jam, ya. Memastikan bahawa perkara ini berlaku dalam tempoh yang sedikit, ya, itu maknanya sekurang-kurang, ya. Yang selama-lamanya 15 hari 15 malam, ya, 15 hari 15 malam, dekat setengah bulan, ya, 2 minggu. Paling kurang 24 jam, paling lama 2 minggu, ya, 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6 atau 7 hari atau 7 malam, itu yang ghalib, yang biasa, ya. Tapi kebanyakannya, lumrahnya adalah yang biasa, ya, seminggu selesai, ya, seminggu selesai. Nah, itu maknanya dalam tempoh keadaan tubuh badan kita sehat, ya, tak ada penyakit, dan kita disahkan badan kita sehat, ya. InsyaAllah dia akan dalam tempoh seminggu ataupun 6 atau 7 hari, ya, sampai seminggu, ya. Nah, ini yang telah diajar pada kita, yang telah disebut di dalam kitab-kitab fiqh, ya, berkaitan dengan darah haid ini, ya. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang bersabda kepada Amanah binti Yasrib, saya beli dia tak bagi tu. Ya. Oh ya, ya. Baik, ini sabda Rasulullah SAW, ya, kepada Amanah binti Jahsy radhiyallahu anha. Hadis ini ada sedikit kebetulan, ya, ada sedikit kebetulan. Siapa yang beli, dia ada buku kecil ni, ya, tuan-tuan boleh semaklah, ya. Lafaz hadis dalam buku ni, tahidi fi ilmi Allah 6 ayamin atau 7 ayamin kama tahidun nisa. Tapi yang dibetulkan, pembetulan, ya, daripada hadis ini, fatahayyadi, ya, fatahayyadi 6 ayamin atau 7 ayamin. Ada di tambah situ, ya. Fatahayyadi 6 ayamin atau 7 ayamin fi ilmillah summa ghtasili, ya, summa ghtasili. Jadi tuan-tuan perempuan boleh betulkan, ya, berdasarkan buku kecil ini, pembetulan daripada hadis itu.
Yang maksudnya kamu didatangi haid selama 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mandilah, ya. Itu makna yang biasa ni, yang lazimnya, ya, bukan yang luar biasa yang sampai tempoh sampai 15 hari, dan juga bukan juga yang paling singkat, ya, 24 jam. Jadi ini sebagai hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, menerangkan kepada kita tentang masa yang kebiasaan, ya, kepada perempuan-perempuan yang datang haidnya adalah 6 ataupun 7 hari, dan selepas itu maka bolehlah mengangkat hadas besar untuk menyucikan diri daripada hadas besar ini ataupun haid ini. Haid berwarna merah kehitaman, ya. Haid berwarna merah kehitaman, kuning tua atau berwarna coklat. Ini yang disebut kepada kita, darah haid ini adalah berwarna merah kehitaman dan juga ataupun kuning tua atau berwarna coklat. Sekiranya yang keluar itu berwarna putih, maka tidaklah dipanggil haid, dan perempuan itu bukannya mengandung, ya. Maknanya kalau keluar daripada lain daripada itu, maknanya tidaklah dipanggil haid, dan juga, ya, perempuan itu bukan mengandung. Kalau datang yang lain daripada itu, maknanya bukanlah darah haid. Yang dibagi tadi kepada kita warna kehitam-hitaman, kuning tua ataupun berwarna coklat dalam tempoh-tempoh masa yang telah diberikan kepada kita, ya. Jadi dalam tempoh masa ini pun satu hal juga, kita di dalam perkara-perkara ini kadang-kadang kita agak terlepas pandang, ya. Sebab kita waktu solat kita, ya, kita berkait dengan waktu solat. Sebab kita sembahyang, ya. Bila kita tak tahu, ya, mungkin datangnya waktu asar tadi, ya. Kita puasa masuk waktu asar, kita tak cek lagi, ya. Sampai dah setengah dah waktu asar, ya, pukul 5.30 barulah puasa nak sembahyang. Pergilah cek, tengok, oh, tak boleh sembahyang dah, ya. Apa halnya sembahyang asar kita waktu itu? Itu makna di dalam kita memeriksa keadaan kita, ya. Kita tak sembahyang awal waktu. Kalau kita sembahyang awal waktu, mungkin kita sebelum masuk waktu kita dah cek dah, okey, clear, tak ada apa-apa. Masuk waktu kita boleh sembahyang. Lepas tu pukul 5.30 tengok tak boleh sembahyang dah, tak apalah, selesai, alhamdulillah, dah selesai, ya, solat kita dah ditunaikan. Tapi kalau sedarnya pukul 5.30 baru nak solat asar, ya, kita pun tak boleh dah nak sembahyang asar. Maka sembahyang asar itu kita wajib kena qada. Ya, dah bersih esoklah, qada lah balik sembahyang asar tadi, sebab kita tak tahu di mana letak. Ya, dah masuk waktu ke belum? Ya, kalau belum masuk waktu, tak apa juga kita tahu, tapi kita tak tahu. Pukul 5.30 baru tahu, dah masuk waktu baru tahu, maka kenalah qada. Ya, begitu juga waktu ujungnya, ya, waktu ujungnya. Balik, ya. Kita ingat tak lagi waktu zuhur tadi tu, balik lagi, ya. Tengok dah dekat dah sembahyang asar, cek tak ada lah. Waktu asar pun dah masuk, kita zuhur tadi tak sembahyang lagi. Sudah, apa hai pula zuhur tu? Kena juga qada balik zuhur tadi. Maknanya nak selamat dua-dua tu buat, selesai al-wudu. Ya, tapi kalau kita tahu tak apalah, dalam keadaan kita tu lewat sembahyang, ya, dalam keadaan tu rupa-rupanya lah tak boleh sembahyang dah. Tadi zuhur masuk waktu ni tak nak sembahyang, alik, ya, rupanya dah datang, ataupun, ya, dah habis dah, ya,
Zuhur tadi tak sembahyang, sah habis waktu zuhur tadi Pak. Ya, tengah-tengah waktu zuhur tadi Pak habis. Makna kita dah kena sembahyang dah waktu tu. Tapi kita dah asal baru dah sembahyang. Tengok-tengoklah. Zuhur tadi Pak habis ni. Maknanya yang kalau dah tak cek tadi, maknanya asal tadi kena qada. Untuknya tadi zuhurnya pun kena qada tadi. Ya, sebab kita tak pasti. Kecuali kita tahu. Ya, sebelum zuhur dah kita cek-cek. Sebelum masa tadi kita cek-cek. Memang tak ada. Tak ada tu maknanya kita tak tahu di mana. Kalau awal waktu kita tahu tak ada, tak apa kita solat. Ya. Di akhir waktu kita di penutupnya, ya, di awal waktu kita dah pasti tak ada, maka kita solat. Maknanya tak apalah, tak perlulah kita qada. Dalam suasana yang kita tak pasti, ya, tak tahu di mana ni dah sudah ke belum ke waktu tu, maka nak cari jalan selamat, ya, agar solat kita tu tak tertinggal, maka kita qada lah yang zuhurnya, kita qada lah yang asalnya waktu putus. Itu waktu dah kita suci, ya. Baik, tempoh suci, ya, muka surat sebelah. Tempoh suci, tempoh haid paling sekejap ialah 1 hari 1 malam. Tadi yang disebut. Paling singkat adalah 24 jam. Dan tempoh yang paling lama ialah 15 hari 15 malam, ya. Maka tempoh, manakala tempoh biasanya 6 atau 7 hari. Ini huraian yang tadi, ya. Sekurang-kurangnya tempoh suci itu mestilah 15 hari 15 malam, ya. Maknanya tempoh suci itu, ya, duduk di dalam keadaan suci. Kalau 30 hari sebulan tu, ya, maknanya tempoh suci juga adalah di dalam, ya, mesti 15 hari 15 malam. Artinya antara 2 haid mestilah di 15 hari, ya, paling kurang, ya, paling kurangnya. Tetapi tidak ada batasan tentang tempoh maksimumnya, ya. Kadang-kadang dia banyak. Kalau dia sekejap saja, dia banyaklah, ya. Tempoh sucinya banyak. Kalau 24 jam saja, maknanya banyaklah tempoh suci kita, ya. Kalau dia seminggu saja, maknanya mungkin lebih daripada 15 hari. Itu tertakluk kepada tempoh maksimum macam mana keadaan kita tu. Kalau dia 6 hari saja, tak banyaklah. Makna tempoh kita duduk dalam keadaan suci itu panjanglah, ya. Itu yang berkaitan dengan tempoh suci, ya. Perkara ini amat perlu, hal-hal bagi anak-anak kita yang di sekolah, yang masih sekolah, yang peringkat awal baru menghadapi keadaan ini, ya. Mungkin dia tidak ada pengalaman, ya, tak ada maklumat, tak ada pengalaman. Maka oleh sebab itu, ya, kepada ibu-ibu lah yang paling mudah untuk berurusan dan berbicara dengan anak-anak kita yang sudah tahap sampai umur baligh, ya. Kadang-kadang dia pun tak tahu, ya, dalam suasana ini. Tapi kita harapkan begitulah, ya, supaya tidak ada anak-anak kita yang tidak memahami hal-hal ini, ya. Tapi apapun, kalau kadang-kadang buat camp ni, kerja hak sekolah, ya, kerja sekolah ni biasalah panggil hari hardcore punya, ya. Pergi hantar pergi duduk Pulau Pakoh, duduk di pusat koko, himpun pilih, cikgu tolong pilih ni budak-budak hardcore ni, yang hak teruk-teruk ni kita buat camp, ya. Allah, kalau yang itu tuan-tuan tanya dia tak dia apa pun, ya, tak tahu, ya, tak tahu dia. Ajar ni hadap macam mana tak ingat pun. Oh, tak apa, boleh hadap apa tidak tahu, ya, ya. Ada kumpul hak jahat tu, jadi hak suka mengamuk ni, ya. Kumpul sekali teruk sangat, cikgu pun tak pernah kita kumpul sekali buat camp. Interview dulu, dalam camp tu interview, tanya, Masya Allah, macam-macam, ya. Kadang-kadang nak risau kita, ya Allah, kalau macam ni berat lah, ya. Tapi bilangan-bilangan yang ini kalau di sekolah pun dia tak ramai lah. Tapi tak ramai pun yang ni, yang macam pergi beliau, ya. Sikit ni ribut satu sekolah, ya.
Banyak yang elok tu dia tak ada apa aman sekolah, ya. Guru tak pergi sekolah, tapi ada 5-6 kelas 10-15 orang ni kadang-kadang, ya Allah, ya. Heret kau duduk camp tu, tahulah yang reti dengan yang tak reti, ya. Di dalam keadaan ini kita lihat, mungkin kita kata dia tak reti ni pasal ibu bapa jugalah. Kita balik dekat ibu bapa tak kisah, ya. Tak kisah tanya, baliklah kan tak lagi ke? Dengar suara yang lain, ya. Suara garu sikit, balik apa tu? Dekat tu je. Reti ke mandi? Tak pernah tanya tak pasal mandi ke tak ke? Dia pun tak pernah tanya. Kita beli pampers. Beli model saja. Tak tengok beli model, tak beli model. Tak mandi ke apa ke tak tahu, ya. Ini sekali. Anak-anak yang dalam keadaan macam tu. Tapi kita harap, ya, ibu bapa, ibulah paling utamanya. Tanya-tanyalah anak, risik-risiklah anak, tanya. Kadang-kadang dia malu nak bagi tahu, ya. Dia malu nak bagi tahu. Kita lah tanya dia. Kalau dah tak tahu sangat, kadang-kadang ada juga dia sendiri tak gelisah duduk tak boleh, baru dia tanya mak dia. Ya, kalau dia juga rasa selesa, dia tak ada apa, dia tak tanya mak dia, ya. Tapi mak lah kena tanya-tanya dia. Apa kamu ni? Sudah cukup umur ke? Ya? Aku nak pergi kahwin je. Budak kaya pula dia, ya. Jadi itu maknanya tugas kita. Sebab jumpa benda ni, bukan tak jumpa. Dalam camp-camp kita jumpa anak-anak tak tahu mana duduk haid, ya? Haidnya dia pun tak tahu, bulannya tak tahu, bila habis, bila tak habis, ya. Dia tahu dia ada haid, itu je. Sembahyang ni macam mana, dia boleh sembahyang ke tidak ke, dia tak pernah berbicara. Nak mandi hadas, niat pun nak kena ajak balik, jenuhlah ajak balik dekat camp tu, turun niat dekat ada besar, ya. Cara mandi lagi satu nak kena beritahu juga, ya. Sedetail-detailnya nak mengangkat ada besar pun satu hal juga. Ini berat, ini tugas kita. Ibu bapa, ibu level-level ibu kenalah selalu risik-risik tanya-tanya, ya, anak-anak ini supaya biarlah dia duduk berkeadaan di dalam yang bersih. Itu tanggungjawab kita. Selain daripada cikgu, ustazah di sekolah, ya, maka di rumah ibu-ibu kena pastikan anak-anak kita ni tahu dan faham, ya, yang ini, supaya dia tahu solatnya di mana, dia buat ibadat itu, ibadat dia tu sah, ya. Tahu dia nak melangkah ada kecil ada besar, dia nak baca Quran, ya, nak baca Quran, sembahyang. Itu maknanya melibatkan tentang hadas besar dia, ya. Baik. Kemudian dia pergi kepada tajuk yang kedua, ya, darah penyakit, ya. Darah penyakit. Sekiranya darah yang keluar melebihi daripada kebiasaan, umpamanya melebihi maksimum haid seperti 15 hari, maka darah yang lebih itu dikira istihadah ataupun darah penyakit, ya. Lebih daripada 15 hari, tunggu sampai dah 15 hari, dah dekat setengah bulan, tak habis-habis lagi. Itu maknanya ada something wrong, ya. Kena pergi cek apa ni, ada penyakit apa ni, ya. Orang yang berdarah penyakit wajib menunaikan solat dan amalan-amalan lain sebagaimana orang biasa juga, ya. Maknanya kalau darah penyakit ini dia kena solat lah, ya. Cukup masa habis 15 hari, ya. Dah ada lagi juga pun dia kena angkat ada besar, sebab sudah dikira bukan lagi dah, ya, bukan lagi dah hadas ini, bukan lagi dah darah itu merupakan darah haid, ini adalah merupakan penyakitnya, ya. Ada penyakit, ada sesuatu yang mengganggu peredaran putaran darah, ya. Di dalam hal ini juga kita melihat, kalau zaman sekarang ni dia banyak sangat, dia banyak gangguan-gangguannya, ya. Banyak gangguan-gangguan. Mungkin kerana makanan kita, mungkin kerana jamu-jamunya, ya. Makan jamu itu ini, kadang-kadang peredaran darah tu jadi tak betul, ya. Habis dah 15 hari pun ada lagi, ya. Ada
Ada lagi panjang pula sampai sebulan, ya. Ada lagi pasal apa tak tahu lah, pasal jamu ke pasal apa tak tahulah, ya. Ini zaman hari ni, ya. Dia boleh pula zaman hari ni boleh kontrol, ya. Boleh kontrol, nak bagi cepat, nak bagi lambat, nak bagi berhenti, ya. Ini isu nak pergi Mekah, buat umrah, nak tawaf, nak berhaji, ya. Dia boleh stop. Dia ikut perancangannya, dia bagi time dia, waktu ni insyaAllah tak ada apa, ya. Mana boleh lah, tapi dia makan untuk waktu. Tapi kesan-kesan dia tu lah, ya. Kesan-kesan dia tu mungkin masuk waktu pergi haji tu okey lah, dia tak ada apa, dia pun elok lah. Tapi kesannya kemudian daripada itu balik haji dah lama, setahun, 2 tahun, ya. Dah berumur tu kadang-kadang baru dah dia main, ya. Dia main tak menentu begitu. Bulan tadi siap je, bulan ni tak 15 hari tak habis lagi ni apa kau tahu lah, kau tengok lah jamu apa ke, ya. Itu kesan, efek daripada itu, ya. Tapi kalau dah kitab dah kata tak 15 hari ada lagi, itu something wrong lah, penyakit apa tak tahu lah, pasal kesan-kesan daripada benda-benda yang kita makan, ya. Tempoh yang dia bagi dah banyak itu, ya. Maknanya paling-palingnya 15 hari 5 malam, ya. Kalau duk kiraat tu juga bulan 2 bulan tak sembahyang, rehat panjang lah, mana boleh rehat panjang-panjang, cuti saja mana boleh bagi cuti lama-lama, 15 hari itu paling lama, lepas tu kena sembahyang lah, ya. Relax, aku relax lah tak sembahyang, tapi isap, pergilah. Kalau yang nak sedap hati, nak selesanya, pergilah cek. Sekarang ni semua ada kemudahan, ada, pergilah ke klinik, pergilah mana dekat doktor mana-mana yang penyakit puan, boleh rujuk, yang boleh maklumkan apa sebenarnya sakit ke tidak, ya. Tapi tempohnya begitulah. Jadi dalam suasana hari ini kita kata ada yang kadang-kadang lebih daripada 15 hari pun duk main lagi, ya. Tapi ceklah. Saya duk pesan tu, saya kata mungkin pasal itulah, ya. Sebab kita bahan-bahan makanan kita, ya, perubahan makanan kita makan ubat-ubat macam-macam, ya, yang akhirnya dia ada kesan, ya, dalam putaran darah kita. Baik, habis cerita darah penyakit. Jadi kesimpulannya kalau yang ini, ya, tuan-tuan, puan-puan, kalau ada isteri yang menghadapi keadaan ini atau puan-puan sendiri menghadapi keadaan ini, pergilah cek lah, ya. Pastikan kepada doktor, sebab kita risau penyakit hari ni tak menentu, ya. Kadang-kadang cek kalau doktor kata pasal apa tak mai dulu lagi, dulu dah kita penuh lagi dah tak habis. Pasal apa dulu tak mai, lalu ni baru mai. Dulu ingat tak ada apa-apa, lalu ni barulah merasa risau sikit dah, pasal duk tengok jiran sebelah pun dah teruk dah, barulah dia pergi cek, ya. Cek doktor kadang-kadang pasal apa lalu ni baru mai, kata apa, ya? Jadi kalau dah rasa susah hati, rasa pelik apa hari ni, pergilah, tak ada masalah, ya. Baik, mungkin habis saya buat ini saja. Lepas tu nanti Juni bila pula tak tahu, ya. Darah nifas, ya. Pengertian darah nifas, kita nak uraikan panjang-panjang pun tak tahu lah. Setakat ni dah ada 3 buku dah, baru tekan ni. Nak habis ni baru 8 buku lah pun, ya. Baik, darah nifas, ya. Ini macan belakang ni. Pengertian nifas. Nifas adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan disebabkan melahirkan anak. Jadi darah nifas, ya, disebut dengan nifas, ya. Darah haid, darah istihadah, darah nifas, ya. Mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa darah nifas itu adalah darah yang keluar selepas selesai melahirkan anak, ya. Tetapi sekiranya bayi masih belum keluar kesemuanya, maka belum lagi dikatakan darah nifas. Tetapi darah yang keluar itu dikira darah penyakit, ya. Dalam hal ini kepada ibu-ibu yang mengandung, ya, biasanya
darah nifas ini adalah setelah berlakunya proses bersalin, ya. Lepas dah beranak itu barulah darah yang diikuti dan seterusnya yang keluar sampai tempoh dia, maka itu dikatakan darah nifas, ya. Tapi kalau yang sebelum itu, ya, sebelum bersalin dah ada keluar darah, maka itu dia kata darah penyakit, ya, masih lagi darah penyakit. Setelah melahirkan anak, ya, barulah disebutkan sebagai darah itu adalah darah nifas, ya. Darah daripada rahim perempuan yang keguguran anak juga dipanggil nifas, ya. Walaupun tak cukup masa, ya, masih kecil lagi, tapi dia dah gugur dan juga diikuti dengan darah yang keluar, maka juga itu disebut sebagai darah nifas, ya. Tempoh sekurang-kurangnya 1 lahzah atau sejak itu sedetik, ya, sekejap sangat, itu disebut darah nifas habis, ya. Sekejap saja dia pun habis. Itu paling kurang, ya, kepada ibu-ibu yang bersalin. Kebiasaannya 40 hari, ya, dan tempoh maksimumnya 60 hari. Maka tidak wujudlah 44 hari sebagaimana kepercayaan orang Melayu, ya. Dia pegang 44 tu, ya. Kalau malaikat pun selisih malaikat 44. Yang ini pun 44 juga. Seronok sangat dengan ke 44, ya. Tak ada pun dalam kitab menyebut 44 ni, ya. Malaikat pun dia tak sebut 44. Ramai malaikat tu, banyak, ya. Tak berapa bilion kita pun tak tahu malaikat punya lah banyak. Duk selisih masa malaikat 44. Siapa? Ya. Ya. Tempoh, ya, kebiasaannya yang paling kurang 1 lahzah dan kebiasaannya 40 hari dan maksimumnya 60 hari, ya. Maka tidak wujudlah dia kata cerita 44 ni, ya. Kalau dah habis, ya, tak sampai 44 pun mudahlah tu, tak payahlah nunggu sampai 44. Dah habis tu dah 40 hari habis dah. Habislah sudahlah. Angkatlah ada besar, ya. Sucilah apa semayanglah sudahlah habis. Dah nunggu juga 44. Dah tu berapa rakaat dah meninggal tu. Semayang dah berapa hari tu. Ya. Nak tunggu 4 hari lagi semayang je tinggal. Ya. Dah ada habis dah. 40 hari pun dah kira 40 hari ataupun 60 hari kalau ada lagi lah, ya. Kalau lebih pada tu sampai 60 hari tak apalah, rehatlah 60 hari cuti, ya. Sebab itu orang ini cuti pun dia bagi panjang lah, alhamdulillah, ya. Bila bersalinnya cuti panjang sikit, tambah lega lah sikit. Kalau tidak tak ada, habis pantang lagi dah, mai, ya. Mailah juga kerja, kesian, ya. Anak suruh ayah 5 pun jalan pun tak nak ketua lagi, ya. Mai dah kerja, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Dalam keadaan itu maknanya kita selesaikan, ikutlah, ya. Baiklah tengok dalam tempoh-tempoh yang ada, ya. Paling cepat, sederhana, cepat biasanya 40 hari ataupun luar biasa sikit 60 hari, ya. Lepas pada tu kalau ada lagi juga rojoklah kepada pesakit puan. Sakit apa tak tahulah pula tu, ya. Adalah pula penyakitnya. Jadi itu kita melihat dari segi tempoh yang ini. Itu kita katakan darah nifas, ya. Jadi oleh sebab dulu kita kira beranak tu biasanya beranak begitu. Sekarang dia beranak operate laput. Itu memang juga ada, ya. Ada dan tempoh-tempohnya ikut juga, tengok dia kering macam mana, ya. Jangan pula beranak tu lain. Oh ni mana pula nak main nipat tu. Ada lah pula nipat kat aku ni, ya. Tapi saya dipahamkan, tak tahulah kita lelaki tak mana-mana, ya, macam mana. Saya dipahamkan macam tu. Dia ada juga, ya. Ada juga tempoh-tempoh dia walaupun operate, tak melalui jalan biasa, ya. Dia juga ada pantangnya. Tengoklah keadaan dia, ya.
Sebab dia dengan anak tu dia ada juga darah dia ada, ya. Jadi tempohnya lihatlah keadaan tu. Kalau dia dah selesai tak ada apa dalam satu hari, tempoh yang sekejap itu tidak ada, sampai lama-lama dia tak keluar dah, tak apalah. Kalau dia ada keluar, tengok 40 hari, tengok 60 hari, ya. Ini zaman sekarang. Cerita beranak tu dah luar biasa. Tak macam dulu. Dulu semua tak ada cerita lah beranak pun. Ya, sekarang ni zaman moden ini yang dah jadi isu tak boleh beranak biasa, dia terpaksa doktor kata kena operate. Operate lah. 3 orang anak, operate. Lepas tu doktor tak payah lah. Biasa 3 orang je lah. Ya, dia bagi. Kali pertama dah operate. Kali kedua pun doktor nasihat ada juga. Kali pertama operate. Kali kedua boleh biasa. Ya. Kali ketiga tu dah biasa balik. Ada yang tak juga sampai sudah. Sampai 3 operate. Tak boleh jalan biasa. Itu doktor kata 3 aja, lepas ni tak payah dah. Ya. Tak gemuk tak ada tempat nak turun aku habis ya. Ya, itu keadaan senario kita hari ni. Ya, yang macam-macam yang kita tak jumpa zaman tok-tok kita dulu, zaman kita kecil-kecil tu tak jumpa macam ni. Ya. Habis-habis dulu kalau tak boleh juga sudahnya mati mana? Matilah. Tapi sekarang ni boleh diselamatkan daripada dia mati tak bersalin, operate dia. Dia boleh lagi. Anak hidup, mak pun hidup. Ya. Mana selamat. Jadi isu-isu ni berlaku. Baik, kita lihat sikit ya sebelum kita selesaikan ini. Di sini perkara-perkara yang diharapkan ketika haid dan nifas. Ya, di dalam tempoh ini seorang yang haid ataupun nifas, maka di sini ada beberapa pantang larangnya yang diharamkan. Yang pertama, tak boleh solat, tidak boleh solat. Ya, solat apa pun tak boleh, sunat ke, tak sunat ke, wajib ke, solat nazar ke, menazar nak sembahyang. Ya. Aku lepas-lepas beranak ni kalau sihat, apa beranak eloknya aku nak sembahyang. Boleh ke nak sembahyang kan? Tak boleh. Walaupun dia nazar, tunggulah lepas habis dia. Baru dia kena sembahyang juga. Bayanglah juga nazar dia tadi, tapi kena tunggu lepas habis nifas dia. Ada konti dah. Lepas tu sembahyang lah. Jangan duk lepas agak-agak boleh. Dia boleh bangkit dah. Aku nak sembahyang dah pasal aku nazar dia kata. Beranak sihat je aku nak sembahyang. Dah, mengikut mana aku tunggu sampai habis. Dah selesai, dah kering dah apa semua dah, tak ada usaha. Sembahyang lah nazar. Sembahyang 20 rakaat kan nazar, sembahyang lah. Ya. Walaupun itu, ya. Wajib pun tidak, tak apalah. Nazar pun wajib juga, sunat pun tidak, ya. Membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang haid, ya, yang nifas, tak bolehlah membaca, tak boleh menyentuh dan tak boleh membawa Al-Quran. Sebagai menghormati kitab suci Al-Quran, orang-orang yang tidak suci, ya, maka tidak dibolehkan untuk kita menyentuh ataupun membaca dan membawa Al-Quran. Ya. Tapi setengah pendapat saya pun tak tahu, mungkin dia dapat hadis mana yang kelas-kelas tahfiz ni. Ya. Kelas-kelas tahfiz, ada yang perempuan-perempuan yang kelas tahfiz. Ustaz dia petua, dia kata baca tak apa. Dia tak pegang Quran, dia tak bawa Quran, tapi dia hafal ya. Dia hafal, dia baca. Dia ingatkan balik Quran tu ataupun buku dia baca, dia ikut. Dia tak pegang tapi dia baca. Saya pun cari lagi ikut Al-Nas. Betul ke tidak, saya tak yakin yang betul kalau tuan-tuan. Tapi dalam ni dia kata tak boleh baca, tak boleh sentuh, tak boleh bawa, ya. Kalau ada pendapat yang kata boleh baca, ya, dia tak pegang lah kan, sebab dia hafal. Dia baca, ya. Tapi di sini dia kata membaca pun tak boleh, ya. Membaca, menyentuh dan juga membawa. Tak boleh nak tawaf. Tak boleh lah. Di Mekah nak pergi tawaf juga, orang yang berkeadaan haid ataupun nifas ini tak boleh nak tawaf, tak boleh berpuasa, tidak boleh bersetubuh, tak boleh jima, dan juga bercerai. Bercerai orang haid sahaja, tetapi talaknya jatuh, ya, maknanya dia boleh bercerai. Jatuhnya apabila dia
kering esok. Ya. Habis dia suci esok baru jatuh. Ya. Masa dia sedang tidak suci tu, ya, kalau suami dia cerai kat dia tak jatuh lagi. Ya. Sampai dah kering tu barulah dia jatuh balas dia. Ya. Dan dia tak boleh cerai waktu dia berada di dalam keadaan tidak suci. Ya. Iktikaf dalam masjid, berhenti di dalam masjid. Ya. Duduk tak suci, duduk dalam masjid. Ya. Berhenti ataupun masuk dalam masjid dulu. Lalu pun tak boleh. Ya. Masuk pintu ni, keluar pintu ni. Lintas masjid dia dalam keadaan tak bersih, ada haid ataupun nifas. Ya, dia masuk pintu ni, dia keluar pintu tu. Masuk dalam masjid. Ya. Pun tak boleh. Duduk dalam masjid lagi iktikaf lagi tak boleh. Ya. Jadi ini juga satu isu lah. Ya. Isu ceritanya bila akad nikah dalam masjid. Ya. Ini kadang-kadang diranduk aja lah. Ya. Kalau tak pengantinnya pun hak yang ikutnya tu. Ya. Hak ikut tu. Kalau pengantin tu lagilah tahu dah tahu dia tu tak payah masuk ke masjid. Ya. Tak, dia tak ada kecuali, tak ada dalam kitab kata kecuali pengantin. Tak jumpa dalam kitab fiqh, tak jumpa kecuali pengantin, tak ada. Ya. Masuk. Itulah, ya. Tak apa, bagus juga lah nak akad nikah kat dalam masjid ni pun. Ya. Bagus. Tapi dah dalam keadaan dah kalau pengantin perempuan tu macam tu tak payahlah. Ya. Tak jadilah kita buat kat rumah je lah. Akad nikah pun selesai alhamdulillah. Ya. Tanda akad pergi surau lah. Ya. Kalau dalam keadaan tak bersih tu salah ajak ke masjid, kita cancel nak pergi masjid, kita buat di rumah ajalah. Sebab ada sebab-sebab yang tertentu tak boleh pergi masjid. Pergilah. Ya. Ini yang kita tengok kadang-kadang kita pun tak tahulah. Ya. Kita pun tak tahu. Tok Imam pun tak tahu, Tok Qadi pun tak tahu, semuanya tak tahu. Dia pun tak bagi tahu. Oh, sedap masuk dalam masjid, penuh dalam masjid. Ya Allah. Ya. Itu tak boleh, haram. Ya. Haram tu, buat kerja haram. Jadi kita nak ingat, nak seronok-seronok, nak ambil kemuliaan, nak ambil barakat dalam masjid. Dalam masa yang sama kita buat dosa lagi haram. Ya. Jadi pastikan yang nak iring tu, yang nak ikut ramai-ramai tu, kalau dah tahu dia tu tak boleh sembahyang, dia tu dalam keadaan tak suci, tak usahlah pergi. Ya. Tak usahlah pergi. Kalau nak pergi juga boleh duduklah dekat kaki lima. Jangan masuk dalam masjid. Tunggu je kat luar. Kalau tak nak dengar dia nak aku terima nikahnya tu, sekarang ni Tok Imam bagi baik korang pun. Duduk luar masjid pun boleh dengar. Akad nikah tu berapa kali? Nak tanya berapa kali tu, Allah takut sangat lah. Aku kawan tu sampai 3 kali 4 kali. Oh, kalau sekali tu hebat sekali. Ya, tak mesti juga. Ya. Tapi lagi dah pandai baca, dah pandai baca, cerdik dalam ni, tak ada masalah. Sekali je dia pergi. Ya. Ni kadang-kadang ni ada penyakit, ada wah-wah pun ada, itu yang jadi banyak kali. Ya. Sudahnya dia nikah kata imam tu. Lapor dia banyak kali saya tak ingatlah orang mana, saya tak ingatlah anak saya kerja dekat agama Pamutan tu, praktikal kat situ. Tak tahulah orang mana, bukan orang sini lah pun. Ya. Dia pergi akad nikah sekali lagi lah. Nikah sekali lagi. Nama tu dah nigai. Dah berumur dah, nikah lagi. Ya Allah, anak saya pirakam pula. Tulisan mereka praktikal. Jadi apa benda pun dia buat bahan dia ni. Kebetulan jumpa orang akad nikah, dia pergi rakam, ya Allah. Berpuluh-puluh, bukan dekat 3 kali. Ingat lebih pada 10 kali. Lebih pada 10. Lebih 10. Sampai akhirnya suruh balik Tok Imam Tok Qadi kau dah macam paling ringkas sudahlah. Dah tak boleh dah, paling ringkas sudahlah. Suruh tulis, baca pun tak boleh. Ya. Lama-lama paling ringkas akhirnya boleh dah, tapi dah dekat 10 kali lebih. Berpeluh dah. Ya Allah, kata kesiannya. Yang orang nak dengar itu, dia nak dengar sangat berapa kali? Allah, bila dengar 10 kali, Allah, awak dia kata tak payah nikah lah. Itu tak apa. Tapi dah dekat benar sunnah dah ya. Yalah dah isteri dah mati dah apa semua, duduk luar payah juga kan. Nak nikah, tapi dah ada motor. Ini orang dah terumok ni. Tak juga, ini buat juga. Tapi alhamdulillah lah. Kok mana pun Tok Qadi tu tak bagi jadi jugalah. Ya.
Tapi Dan sampai berehat dah dulu. Berehat dulu. Dah tak ada pergi juga. Saya tengok dia berbalik kan, dia rakam tu. Tengok, ya Allah, kata kesian. Tak tahulah pun ada orang lipat tikar. Tu cerita dulu. Bukan tak macam-macam. Tak tahulah, tapi tak ada lah tu. Tak ada lah orang macam tu. Tu sahabat tu zalim orang kesian. Ya. Orang buat lagi tu dia tak ada apa-apa, dia nikah tu baik tu. Dia nikah, dia buat jahat lagi teruk. Kalau dia tak buat lah tu, dia tak boleh nikah. Dia buat jahat, siapa tanggung dosa? Tanggunglah dosa. Dia nak nikah elok, kau duduk lipat tikar. Sebenarnya dia buat pada tak elok. Jadi kita doakan kalau orang nak nikah tu biarlah dia elok. Ya, nikah pergi elok lah. Ya. Jadi itu cerita tadi, cerita nikah pula lah. Habis cerita nikah lah. Baik. Apa di mana saya buka kitab lain? Terbalik lah buku saya. Baik. Masalah haid dan nifas tadi ya. Kemudian masalah dan nifas. Orang yang sedang haid, nifas boleh membaca sedikit ayat Al-Quran seperti basmalah ya, bismillah itu dengan niat itu zikir ya, niat zikir bismillahirrahmanirrahim, tapi itu adalah zikir basmalah. Begitu juga boleh beberapa ayat di dalam kategori pelindung diri daripada ayat kursi dan surah-surah 3 Qaf, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Ya, ini yang dibolehkan ya, dengan ada tujuan yang tertentu ya. Selain daripada itu, tidak diharamkan bagi seorang wanita yang haid melintasi masjid sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, ambilkan untukku sejadah di masjid. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku di dalam keadaan haid ya. Dalam ini ada pengecualian ya, setengah ulama dia tak bagi lintas, dia tak bagi ya, tapi ini mungkin ada pendapat yang katakan bolehlah putuskan nak lintas, tapi jangan saja-sajalah ya. Ini Rasulullah kata mari tolong ambilkan jadah. Tak apalah, ini saja-saja nak lalu. Jalan luar ada lagi, jalan luar ada. Kursi dah keluar dia kalau pintu masuk ke dewan tu ya. Ini dah Rasulullah kata ambil kat dalam tu. Tak terpaksa kena masuk, pergi ambil yang tu. Tak apalah lampu lintas. Kalau saja-saja tak boleh ya, itu yang kata tak boleh tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya haidmu itu bukanlah haid itu bukannya di tangan kamu, sebab itu bukanlah kehendak kamu, itu Allah yang bagi ya. An-Nisa pula meriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata ya, salah seorang daripada kami bangun membawa sejadah ke masjid, lalu dia menghamparkannya sedang ia di dalam keadaan haid. Maknanya dia masuk hampak itu saja dia keluar balik ya. Ada tujuan dan ada kerja yang dia buat. Baik, yang terakhirnya darah istihadah ya. Istihadah adalah darah yang keluar dari faraj perempuan bukan semasa haid atau nifas ya. Bukan waktu haid, bukan waktu nifas, tapi turun darah ya. Ia disifatkan sebagai darah penyakit. Lain pada itu adalah dikira penyakit ya. Tiap-tiap darah yang keluar dari rahim yang membolehkan, yang melebihi atau kurang daripada haid atau nifas, maka darah itu dikira sebagai istihadah ya. Dalam kitab dia kata istihadah, maka kita terjemahkan sebagai penyakit lah ya. Darah penyakit macam-macam sekarang ni ya. Penyakit-penyakit yang tak menentu kadang-kadang boleh jadi ya. Boseh ni lain pula. Boseh pun keluar juga darahnya ya. Tapi darah penyakit boseh ni pun penyakit lah. Sakit boseh ya. Senang lah sembahyang. Tak lagi, oh saya darah ni penyakit boseh, tak sembahyang pula darah ya. Sudahlah ya. Tu penyakit ya.
sakit boseh, itu kena sembahyang. Cuci kena sembahyang lah. Perlu diingatkan bahawa perempuan yang darahnya keluar sebagaimana yang tersebut tidak dikenakan sebarang larangan seperti di atas orang haid dan orang nifas. Maknanya boleh solat, baca Quran, tawaf, puasa, bersetubuh, boleh, kalau cerai pun jatuh, ya. Dan juga dia nak iktikaf, ya, di masjid. Mereka yang hanya perlu sentiasa memperbaharui wudu. Ini maknanya kalau ada darah macam ni